Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Ibu Pertiwiku. Salam Sarawakku sayang. Teman-teman, sahabat-sahabat, ayah ibu, tuan-tuan, apa indah yang dikasihi dan dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu dan bersiaran bersama-sama dalam sesi pertemuan kita bicara diri kali ini. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi rahmati sekalian, pada pertemuan ini saya masih lagi cuba untuk berkongsi dengan kita semua, sama-sama kita ingat memperingati diri dalam suasana hari raya yang kita nikmati pada hari ini, walaupun masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, tetapi kita yakin kegembiraan dan juga kebahagiaan merayakan hari kemenangan, hari raya Aidilfitri masih lagi dirasai oleh semua orang walaupun di mana mereka berada. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi dan dirahmati sekalian, pada pertemuan kita kali ini saya ingin mengimbau sedikit perbincangan kita dalam konteks hari raya Aidilfitri. Dan umpamanya kalau kita sebut pada hari ini, hari raya ini merupakan hari kemenangan, hari kejayaan. Dan dalam konteks pertemuan kita hari ini, saya ingin bersama-sama untuk mencentik minda kita, pemikiran kita, emosi kita, dan juga diri kita sebenarnya. Apakah nilai kemenangan yang kita peroleh pada hari ini? Satu ketika dahulu, zaman kita kecil-kecil, mungkin ada di antara kita mempunyai pengalaman yang sama. Satu ketika dahulu, mungkin kita di kampung, kata kita puasa, keluarga kita, mak kita, bapa kita selalu mengingatkan kita. Ini madah macam tu. Orang yang si tamat puasa, si boleh raya. Mungkin anda biasa mendengar kenyataan ini ataupun gurauan ini satu ketika dulu ketika kita masih kecil. Sehingga orang madah kita, orang si tamat puasa, si boleh raya. Dan tamat puasa itu adalah sebagai satu syarat. Dalam bahasa lain ialah orang si tamat puasa si boleh raya, dan layak untuk raya ialah hanya orang yang tamat puasa. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi dan dirahmati sekalian, kalau kita lihat daripada aspek ini secara mudahnya, dalam bahasa lain, dalam ungkapan yang lain yang lebih mudah, sebenarnya tuan-tuan, orang yang si tamat puasa tanpa sebab-sebab yang syar'i, tanpa sebab-sebab yang berpatutan, hakikatnya sebenarnya si layak untuk berhari raya. Itu dalam kefahaman yang mudah, kefahaman yang simple dan sebagainya. Ya, mungkin satu gurauan, ya mungkin suatu yang kita tidak anggap serius, ya mungkin suatu yang mungkin sekadar usikan. Tetapi dalam usikan yang sebegitu pun, kalau kita masuk ke dalam diri kita, sesungguhnya ialah kalau kita tidak menunaikan puasa, kalau tidak bersungguh-sungguh menunaikan puasa, itu puasa. Apa artinya? Maknanya dalam konteks itu, adakah kita layak untuk merasa gembira di hari raya? Sedangkan hari raya itu adalah hari kemenangan. Bermaksud kalau kita tidak berjaya memenangi di saat kita berjuang dengan cabaran dan berpuasa, tentu kita tidak layak untuk berhari raya. Itu dalam bahasa yang mudah. Tetapi kalau kita kelakar, kita membak serius dengan orang, mungkin orang akan terasa. Terutama bagi orang yang ada yang minta maaf, mungkin belum bersedia untuk berpuasa sebagaimana sepatutnya, ataupun ada setengah-setengah orang yang merasakan bahawa puasa kalau puasa-puasa mensisi. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi dan dirahmati sekalian, percayalah, dalam kita gembira menikmati merayakan hari raya, dan dalam kita merasakan bahawa alhamdulillah kita bersyukur sebab kita dah puasa sebulan, hakikatnya sahabat-sahabat, teman-teman, ramai lagi yang merasakan bahawa puasa itu suatu yang hanya tradisi,
hanya kata orang, ialah mempuasa-puasa lah, mesti lah. Ramai lagi sebenarnya. Justru perlu ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita memahami dan untuk kita menilai, terutamanya dalam konteks ibu bapa, dalam konteks keluarga. Mungkin kita tidak mampu mempengaruhi orang lain, mungkin kita si mampu nak ngajar orang lain, mungkin kita si mampu nak ingat orang lain, mungkin kita si mampu nak menegur orang lain. Tapi setidak-tidaknya sebagai orang tua, sebagai ketua keluarga, sebagaimana yang kita bincang terdahulu, ketua isi rumah yang bertanggungjawab bukan hanya pada dirinya, yang bertanggungjawab menjaga bukan hanya dalam aspek keselamatan keluarganya, malah juga bertanggungjawab dalam aspek menjaga keselamatan diri dan keluarganya daripada balasan siksa api neraka. Justru ketua keluarga, ya, tidak lain dan tidak bukan mak bapa, perlu ngecek anak-anak seorang-seorang, kefahaman kena kita puasa, kena kita beribadat, kena kita hari raya, apa nilainya, apa yang perlu kita lakukan, apa semangat di sebaliknya, kena keadaan yang perlu berlaku dalam diri kita. So, perlu ada kefahaman dan ilmu yang jelas dalam konteks ini. Betul tuan-tuan, ayah ibu yang dikasihi dan hormati sekalian. Kembali balik kepada pertanggungjawaban ketua keluarga untuk memberi kefahaman yang jelas. Kena kita perlu berpuasa. Jangan sampai ada dalam keluarga kita yang sip puasa. Jangan sampai dalam keluarga kita ada yang sip melihat puasa ya sebagai sesuatu yang sangat penting dalam konteks beragama, dalam konteks kita sebagai individu muslim dan sebagainya. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi dan dihormati sekalian, diajak dulu, kelak kita jumpa lagi dalam sembang-sembang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.